Shalom, selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh satu kemurahan Tuhan, kita kembali akan beribadah bersama-sama di minggu ini yang kelima menutup bulan Januari. Sepanjang bulan ini kita sudah memulai dengan tema mengenal Allah. Dan minggu ini kita akan sama-sama membahas satu tema, The Last Chapter, Knowing God. Satu pergumulan yang akan kita jalani seumur hidup, mengenal Allah yang tidak terbatas, dalam pikiran kita yang terbatas. Dan ada begitu banyak hal tentang Allah yang mungkin buat kita itu menjadi satu hal yang sulit untuk dipahami. Tetapi bersyukur karena anugerah dan kasih Allah kita memiliki firman yang hidup, di mana Allah menyatakan dirinya dengan begitu limpah kepada kita, sehingga kita mengenal Dia sebagai Allah yang ada dari mulanya. Mari kita sama-sama boleh mempersiapkan diri kita mengikuti ibadah, dan kita boleh menerima kebenaran firman-Nya untuk semakin mengenal Dia dalam kehidupan kita. Dipersilahkan kepada setiap jemaat untuk boleh mengambil waktu teduh bersama-sama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah di minggu ini kita kembali beribadah kepada Tuhan dengan mengawalinya, mendengarkan kebenaran satu firman Tuhan dari Mazmur 62 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan buat kita semua. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dan mengakui bahwa pertolongan kita datang daripada Allah yang empunya langit dan bumi, yang menguasai hari-hari dalam kehidupan kita, dan yang sanggup memberikan perlindungan, penyertaan dan pemeliharaan yang sempurna bagi kita semua. Di dalam kasih karunia-Nya dan persekutuan dengan anak-Nya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam penghiburan dari Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kita, kita akan datang kepada Dia dengan penuh semangat dan sukacita menyembah Dia di minggu ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita, untuk kita boleh mengikrarkan kembali dan menguatkan iman percaya kita kepada Allah. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita semua berdoa. Ya Engkau Allah, Bapa kami, Allah yang sempurna di dalam kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kami. Di minggu ini kami datang kepadamu Tuhan untuk membawa hidup kami, membawa diri kami sekali lagi Tuhan sebagai korban persembahan yang harum di atas mezbah-Mu. Kuduskan, layakkan supaya keberadaan kami Tuhan dimanapun kami datang beribadah kepada Tuhan. Di segala tempat kami boleh melihat kuasa dan perlindungan Tuhan turun atas setiap kami. Dan sungguh pengurapan Tuhan ada bagi setiap kami. Roh Kudus bekerja menjamah kami melalui setiap pujian, melalui setiap kata-kata firman, melalui setiap apapun Tuhan yang kami doakan. Kami boleh merasakan Allah Immanuel itu ada bersama dengan kami. Berikan berkat-Mu Tuhan bagi kami minggu ini. Berikan pertolongan-Mu dalam ibadah kami minggu ini. Dan biarlah segala puji, hormat, kemuliaan kami berikan dengan segenap kuat kami, segenap jiwa kami bagi Engkau Yesus Tuhan Raja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian kasih Tuhan, di hari yang dikuduskan Tuhan, mari kita datang bersama memuji Tuhan, meninggikan nama Allah kita yang telah mengutus Yesus ke dunia untuk menebus dosa manusia. Bersama kita naikkan pujian ini. Terpujilah nama Allah. Puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya. Duduk di atas tahtanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya. Puji muliakan namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus sangat ajaib, dialah Raja Damai. Nama Yesus sangat ajaib, dialah Raja Damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. 颂赞归于耶稣生命，请大家一起来唱。颂赞归于耶稣生命，至高至上至主，天上地下歌颂主名，歌声昼夜不停。颂赞主生命，颂赞主
生命，颂赞主生命，颂赞主生命，颂赞荣耀归主生命，颂赞归于耶稣生命，至高至圣至主，天上地下歌颂主名，歌声从一不停，颂赞主生命，颂赞主生命，颂赞荣耀归主生命，颂赞主生命，颂赞主生命，颂赞荣耀归主生命。 Sebab Tuhan itu baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Mari kita masuk gerbangnya dengan penuh syukur, ke pelatarannya dengan puji-pujian. Kita memuji, meninggikan nama Allah kita. Bersama kita naikkan pujian ini. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujilah tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujinya tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji Tuhan, Dia sungguh baik, teramat baik bagi setiap kita. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita akan naikkan pujian. Ku ingin mengenalmu.
wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, 主内，亲爱的弟兄姐妹们平安， selamat hari Minggu bagi setiap kita. 祝大家主日平安。 Saya berdoa kiranya damai Tuhan menyertai setiap kita umat Tuhan. 我为大家祷告，但愿从神而来的平安与我们同在。 Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu ini adalah minggu terakhir di mana kita akan bergumul dengan tema Knowing God. 亲爱的弟兄姐妹，这就是最后一个礼拜，我们要学习关于认识神。 Dan ini adalah bagian terakhir yang akan kita bahas sebelum kita memasuki bulan Februari. 还没进入2月份的时候呢，今天我们所要分享的正道是最后一次关于认识神。 Oleh karena itu, saya mengajak kita bersatu hati, kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. 因此呢，我们一起同心来祷告，求神的帮助。 Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. 主啊，我们献上感谢，我们祈求。 Pada saat ini kami masih memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. 现在我们还有机会可以来聆听你的话语。 Kami telah belajar sekian minggu akan pentingnya firman dalam hidup kami. 这几个礼拜，我们已经学习了你的话语在我们生命里面是何等的重要。 Sehingga setiap firman yang telah kami dengar di Januari ini Tuhan mempersiapkan kami untuk proses pengenalan kami, perjalanan spiritualitas kami pada bulan berikutnya. 是这一个月，就是1月份我们所听所有的正道，关于如何认识你，可以预备我们在2月份的时候也学习关于出埃及记。 Janganlah biarkan Tuhan firman itu berlalu begitu saja, tapi tanamkan di dalam hati setiap kami. 主啊，求你把我们所听的道藏在我们的心里，我们可以明白，不是这样子的过去而已。
Sehingga firman itu dapat berbuah, bertumbuh Tuhan di dalam hati setiap kami. 使你的话语在我们心里都可以成长并结果子。 Sekali lagi pada saat ini kami akan kembali mendengarkan firman-Mu, sertailah setiap kami anak-anak-Mu. 主啊，再一次我们来到你跟前，我们求你可以与我们同在，我们要 Kami 聆听你的 siap 话语。 mendengarkan firman-Mu. 我们已经预备好了。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami 我 berdoa. 们祷告，奉主耶稣的圣名求， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi pada saat ini kita akan berbicara tentang topik mengenal Allah. 亲爱的弟兄姐妹，又再一次呢，今天我们所要学习的就是关于认识神的主题。 Berbicara tentang mengenal seseorang Bapak Ibu. 当我们讲到认识某一个人的时候呢， Maka mengenal seseorang itu perlu adanya inisiatif dari kedua belah pihak ataupun salah satu pihak untuk mengenal. 当想要认识某一个人，我们需要一方面还是双方面的主动的去认识。 Harus ada upaya, tindakan, inisiatif untuk mau mengenal. 要我们有行动、有积极的心去认识。 Bapak Ibu, saya pernah menjodohkan sepasang pemuda-pemudi. 弟兄姐妹，曾经我想要许配一对年轻人， Tetapi perjodohan tersebut tidak berjalan baik. Kenapa? Karena sang pemuda, Bapak Ibu, tidak punya inisiatif untuk maju dan berkenalan. 但是这个婚事呢不成功，为什么？这个男生呢他没有就是主动去认识这个女生。 Sehingga Bapak Ibu ketika kita mau mengenal seseorang, mengenal satu pribadi, Bapak Ibu perlu ada tindakan inisiatif untuk mau berkenalan, untuk mau melakukan upaya, melakukan tindakan untuk berkenalan. 所以，当我们想要认识一个人的时候呢，我们必须要主动，我们要有主意去认识他，可以更深刻的知道认识他。 Itu adalah gambaran umum ketika kita mulai berpikir tentang bagaimana caranya kita mengenal seseorang. 这就是一般的想法。当我们想要认识某一个人， Mengenal teman, Yesus mengenal partner bisnis, tetangga, Bapak Ibu. 我们的邻居或者我们的生意的伙伴。 Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana caranya kalau kita mau mengenal Allah? 但是给我们每个人的提问就是：我们如何可以认识神呢？ Apa yang menjadi sarana bagi Bapak Ibu dan saya kemudian untuk mengenal Allah? 要通过什么管道，我们才可以认识到神？ Bapak Ibu ada dua sarana untuk mengenal Allah. 在这，我跟大家分享有两个管道。 Dan setiap orang Kristen mengenal dua sarana tersebut dengan sebutan wahyu khusus. 然后每个基督徒呢都认识，就是称为特殊的启示。 Maksudnya adalah sarana yang diberikan kepada setiap anak-anak Tuhan secara khusus karena faktor anugerah. 这个设备、这个管道赐给我们，就是单单用这神的恩典。 Kedua sarana tersebut atau kedua wahyu khusus tersebut adalah firman dan Yesus Kristus. 这两个管道是什么呢？就是很特殊的启示是什么？就是主耶稣和神的话语。 Dua bagian inilah yang akan kita bahas pada hari ini Bapak Ibu. 今天我们所要分享的就是关于这两点。 Saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan kita 我邀请我们一起打开圣经， dari Injil Yohanes Bapak Ibu, 约翰福音 pasal yang pertama. 第一章。 Jadi sekali lagi dari Injil Yohanes pasal yang pertama. 再一次呢，从约翰福音第一章 Ayat 1 sampai 18, tetapi kita tidak membaca semuanya. 1到18节，但是今天我们没有一一地读， Kita hanya akan membahas dua bagian kecil yang terdapat di dalamnya. 我们只是单单分享关于两部分而已。 Sebagaimana yang tadi saya sebutkan Bapak Ibu, apa yang menjadi sarana kita untuk mengenal Allah? Yang pertama adalah melalui firman. 刚才我所讲的，我们如何可以认识到我们的神呢？第一就是接着他的话。 Saya akan bacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian 首 firman 先我 Tuhan. 要为大家读从1到第5节。 Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. 约翰福音第1章1到5节如此说：太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在，万物是接着他造的，凡被造的没有一样不是接着他造的。生命在他里头，这生命就是人的光，光照在黑暗里，黑暗却不接受光。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca ayat yang pertama sampai kelima, kita akan melihat bahwa penulis Yohanes ini Bapak Ibu menekankan pentingnya firman sebagai dasar.
如果我们刚才所读的有注意看第1到第5节的，就是约翰强调说主的话语成为我们生命的基础。 Saya yakin terutama ketika kita melihat ayat yang pertama Bapak Ibu, tentunya kita akan teringat dengan satu ayat di kitab Kejadian, yaitu pasal pertama ayat 1. 如果我们读到第1节的时候，我们确定会想起在创世纪第1章第1节所写的。 Catatan tentang asal mula di mana Tuhan meletakkan dasar bumi. 就是记载关于神怎样立大地的根基。 Jadi ketika kita melihat kedua bagian ini Bapak Ibu memiliki kemiripan. 所以当我们来注意看的时候，这2段呢都有相似的。 Itulah maksud daripada penulis kitab Yohanes ini Bapak Ibu. 这就是约翰福音的学者的意思， Ingin menyamakan firman sebagai dasar dari segala sesuatu. 就是把主的话语建立在一切的基础， Seperti pada kitab Kejadian ketika Allah meletakkan dasar bumi. 如同在创世纪所记载的，当上帝把大地成为地基。 Bapak Ibu, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan firman menjadi dasar dari segala sesuatu? 所以现在给我们的提问就是：如何呢？主的话语成为我们生命的一切。 Ketika ditekankan daripada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sampai kemudian di dalam catatan ini sampai kemudian firman itu menjadi daging. 然后如此记载，太初有道，道与神同在，道就是神。以下去我们读就是道成为肉身。 Yang dimaksud dengan bagian ini adalah bahwa firman ini menjadi dasar dari segala sesuatu. 所以在这里所意味到的就是说，主的话语成为一切的基础， Dasar dari kita berpikir, 我们思想的基础， dasar dari kita bertindak, 我们行动的基础， dasar dari kita melakukan segala sesuatu. 我们做任何一切事的基础， Alasnya adalah firman. 就是立在主的话语。 Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak sumber kebenaran yang menyatakan diri sebagai sumber kebenaran di dunia ini. 我们看到在这世界里很多就是源头，说我就是源头来的， Ada 真理的源头。 Ada berbagai macam hukum dan standar dalam kehidupan. 然后在这生活里面有很多的规定和律法， Tapi bagian ini menekankan bahwa firman adalah dasar dari segala sesuatu. 但这一方面呢，强调就是说主的话语是一切的基础。 Dan bukan hanya sebagai dasar Bapak Ibu. Bahkan di ayat yang kelima yang tadi terakhir kita baca dikatakan firman menerangi kegelapan. 不单单一切的基础，第5节记载说，光照在黑暗里， Firman tersebut menerangi kegelapan sehingga kegelapan tidak dapat menguasainya. 就是主的话语光照，所以呢，黑暗不能掌权。 Jadi dari sini Bapak Ibu kita dapat melihat firman sebagai dasar bukan hanya di dalam konteks dunia ini Bapak Ibu, tapi juga kemudian dalam konteks ilahi. 所以我们看到呢，就是主的话语掌管一切呢，不是属性而已，但是也是属灵的方面。 Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak akan berlama-lama dalam area firman ini karena kita sudah belajar dalam 4 minggu sebelumnya. 我们这4个礼拜都已经学习了，所以在这一段呢，不会很久很详细的解释了。 Tetapi kita sama-sama setidaknya pada saat ini telah belajar bahwa firman adalah fondasi kehidupan 但 kita. 是至少我们已经学习了，我们知道主的话语成为我们生命的根基。 Sehingga kita yang mengaku anak-anak Tuhan tidak dapat hidup tanpa firman. 所以呢，我们就是自称我是神的儿女的时候呢，如果我们没有神的话语，我们是不可能会活 Itu 着。 adalah bagian yang pertama. 这就是第一段的， Yang menjadi sarana kita untuk mengenal Allah, yaitu firman. 成为我们如何可以认识到神的，就是接着他的话语。 Bagian yang kedua Bapak Ibu adalah Yesus Kristus. 第2段的呢，就是他的管道，就是接着主耶稣基督。 Tertuang di dalam ayat 10 Bapak Ibu kemudian sampai 12. 记载在第10到12节。 Saya akan bacakan untuk kita. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. 10到12节，他在世界，世界也是接着他造的，世界却不认识他。他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，做神的儿女。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kemudian kita melihat penekanan di ayat 11, 如果我们最看所强调在第11节， dikatakan bahwa Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. 记载着说，耶稣到自己的地方来，自己的人倒不接待他。
Kenapa tidak menerimanya? Kenapa menolaknya? Jawabannya sederhana Bapak Ibu, karena tidak mengenalnya. 为什么不接待他？为什么拒绝他呢？答案很简单，就是他不认识。 Tetapi saya ingin mengajak kita untuk menekankan bagian ini pada pemahaman bahwa dalam kehidupan kita, Allah lah yang berinisiatif mencari kita. 我要向大家所说的，就是在我们的生活里面呢，是我们的神主动来亲近我们， Bagian ini penting Bapak Ibu. 这部分很重要。 Itulah yang membedakan kekristenan dengan setiap dasar agama ajaran yang lainnya. 这就是我们基督教信仰与其他宗教信仰的不同。 Sekali lagi ayat 11. 我们来看一下 Ia 第10节， datang kepada milik kepunyaannya. 他到自己的地方来。 Bapak Ibu, banyak ajaran mengajarkan bahwa kitalah yang harus berinisiatif mencari Allah. 很多的宗教教导说，我们要自动去找神， Karena tekanan kehidupan, karena berbagai permasalahan, kita harus mencari Allah. Mencari satu pribadi yang lebih berkuasa untuk menolong kita. 因为我们面对很多的困难，所以呢，我们要主动去找神，才可以解决这些事。 Di dalam segala keterbatasan pemahaman kita Bapak Ibu, akhirnya manusia mulai mencari Allah. Ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah pohon, dan beraneka ragam Bapak Ibu. 在人的有限当中呢，他们是怎样去找神呢？就是有一些拜山啦，还是树木，还有其他等等的。 Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena tidak mengenal sumber kebenaran itu, yaitu firman. 为何这事会发生呢？因为他们不知道真理的源头就是主的话语。 Dari sini kita dapat melihat bahwa firman menjadi sarana bagi kita untuk menunjuk kepada Yesus, untuk melihat kepada Yesus. 所以从这里我们可以知道，接着神的话呢，我们才能认识到主耶稣。 Sekali lagi ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya. 又再一次11节，他到自己的地方来。 Tidak dicatat pada bagian ini bahwa kita yang mencari Allah. 在这里没有记载说，我们亲自去找神。 Apa makna bagian ini di dalam kehidupan kita? 所以呢，在这11节的意义对我们的生活里面是什么呢？ Bapak Ibu, siapakah kita sampai kemudian Allah berinisiatif melakukan satu tindakan upaya untuk kemudian datang mencari kita? 到底我们是谁呢？让我们的神可以主动来找我们呢？ Bapak Ibu, itulah cintanya Tuhan kepada setiap kita. 这就是主对我们每一个人的爱， Itulah anugerahnya kepada Anda dan saya. 这就是神所赐给你和我的恩典。 Ayat 12. 第12节， Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. 凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。 Bapak Ibu, setelah Allah berinisiatif datang mencari setiap kita, 弟兄姐妹们，当神就是有主动来找我们的时候呢， apa tahapan berikutnya? 我们看接下来是什么事发生。 Dikatakan di ayat 12 bahwa setiap mereka yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. 凡接待他的，就是信他名的人，他就赐给他们权柄做神的儿女。 Apa yang terjadi dalam tahapan ini Bapak Ibu? 在这一段发生了什么事？ Terjadi perubahan status. 就是有身份的改变。 Kita yang bukan siapa-siapa diadopsi oleh Allah menjadi anak. 我们什么都不是的呢，神已经收养我们成为他的儿女了。 Itulah istilah adopsi di dalam proses keselamatan manusia. 那在我们讲关于拯救里面的道理呢，这就叫做收养、领养我们成为神的儿女。 Bapak Ibu, kalau kita tidak diadopsi menjadi anak, kita tidak akan mengerti firman. Kalau tidak ada firman, kita tidak akan bisa mengenal Allah. Firman dan Yesus Kristus menjadi satu sinergi yang tidak terpisahkan. 如果我们没有成为神的儿女的时候，那我们不可能会明白道里面所写的。我们不明白主的话语，所以我们就不懂到底我们所敬拜的神是什么，这一切都变成不一致了。 Makanya dikatakan firman itu adalah Allah. 所以在这里记载的神的话就是神。 Di ayat 14 ditekankan dengan lebih detail lagi, dikatakan firman itu telah menjadi manusia. 第14节强调得更清楚，道成了肉身。 Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk melihat proses adopsi dari sudut pandang ini. 弟兄姐妹们，我要跟大家分享关于以我们的角度来看关于收养。 Bagi kita yang tidak dititipkan anak oleh Allah, 如果神没有赐给我们孩子的人呢， kita bergumul, kita ingin anak. 可能我们很挣扎，我们很盼望在我们家庭里有孩子。 Suami istri mulai berunding dan bergumul, Bapak Ibu. 夫妻开始在挣扎，他们在谈论， Lalu kemudian memutuskan, oke lah kita adopsi anak. 就做个决定，好吧，我们领养一个孩子。 Pada umumnya Bapak Ibu, 平常呢， ketika mau mengadopsi,
kita tentunya akan berpikir mengadopsi anak yang terbaik, bukan? 我们想要领养一个孩子在我们家里，我们确定要找一个很好很棒的 Kita 孩 pasti 子。 akan mencari anak yang paling cantik, paling ganteng, paling pinter, paling baik untuk kita adopsi. 我们会找到比较漂亮、聪明的孩子，让我们可以领养回来。 Untuk ke depan kita akan menaruh banyak harapan kepada anak 然后 tersebut. 往后呢，我们会放到很多的希望在那个孩子的身 Anak 上， tersebut akan menjadi sumber kebahagiaan bagi kita. 这个孩子成为我们幸福的源头。 Tapi uniknya Bapak Ibu, Tapi di很有 dalam 趣的呢。 proses adopsi, dalam konteks keselamatan, berbeda. 在这个拯救的概念是不同的。 Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Allah mengadopsi setiap kita, anak-anaknya, 当神收养我们成为他的儿女的时候呢， Bapak Ibu, dia bukan mencari yang terbaik di antara kita. 他不是在我们当中找最好的， Dia bukan mencari yang paling cantik, paling ganteng, paling pinter. 他不是找最聪明的、最帅的， Mencari yang paling bersih, yang tidak pernah berdosa. 或者找最清洁的、没有犯罪的。 Bapak Ibu, Allah mengadopsi setiap anak-anaknya, yaitu dia mencari Anda dan saya. 神啊，收纳我们成为他的儿女，他就是寻找你和我。 Kita bukan siapa-siapa Bapak Ibu, 你和我都不是什么人， tapi matanya tertuju kepada setiap kita. 但是神的眼目专注于我们。 Kita adalah bulu-bulu yang terkulai yang tidak pernah dipatahkan oleh Tuhan. 我们是忧伤的芦苇，神不折断的。 Dia mengasihani setiap kita, mengasihani Anda dan saya. 他爱你和我， Dan memberikan anugerah itu bagi Anda dan saya. 把这个恩典赐给你和我。 Bapak Ibu, di dalam tradisi Tionghoa, 在那个我们华人的文化里面， ada satu tradisi untuk memberikan anak sendiri kepada orang lain. 有一个传统，就是一个迷信，把自己的孩子送给别人。 Saya kemarin bersama Yani ngobrol-ngobrol tentang konteks ini. 昨天呢，我们两位就是正在讨论关于这个概念。 Seringkali Bapak Ibu terutama dulu ya, 就是时常，尤其是以前， orang-orang Chinese memiliki pemikiran bahwa di dalam beberapa konteks kelahiran anak tersebut akan membawa sial. 他们有这样子的想法，有一个迷信说，有一些孩子出生会带来倒霉还是不幸。 Sehingga ketika nasib sial itu mau datang Bapak Ibu, untuk mencegahnya anak ini jangan dipelihara, berikan kepada orang lain. 所以可以避免这个不幸呢，他们就把孩子送给别人好了。 Kemarin ketika cerita-cerita pernah ada kasus seperti ini Bapak Ibu. 就是说他们在谈论的时候呢，曾经有这样子的事发生。 Ada anak lahir dengan sudah punya gigi. 有孩子一出生了已经有牙齿了。 Pemikiran sederhana dari rakyat jelata adalah anak ini membawa sial. 就是平民百姓他们的想法，尤其是华人说这个孩子会来带了倒霉，可能会吃父母。 Supaya sialnya tidak masuk ke keluarga kita, Bapak Ibu berikan anak ini kepada keluarga lain. 这个不幸呢不会临到我们家中，就把这个孩子送给别人吧。 Buru-buru ngomong jual Bapak Ibu. Terkadang kita perlu bayar supaya orang menerima anak itu. 不要讲说要把那个孩子卖，可以领到一些钱，可能我们还要补贴。 Bapak Ibu, saya pikir itu bukan proses adopsi, tetapi proses pembuangan lebih tepatnya. 我觉得这不是收养的过程，但是就是要把孩子丢弃的过程。 Tetapi saya mengajak kita untuk sama-sama melihat bagaimana dengan kemudian orang tua yang akhirnya menerima anak itu. 然后我们用另一方面来看一下，如果那个父母已经领养了那 Yang 个孩子， bahkan papa mama kandungnya tidak bersedia untuk memelihara dia. 就是连他的亲父母连他都不要的这个孩子， Bukan hanya tidak mau memelihara dia, tetapi membuangnya dan menolaknya. 不是说他们不要接纳这个孩子，他们已经丢弃了。 Bapak Ibu, itu akan menyebabkan sakit hati yang sangat besar di dalam diri anak tersebut. 确定在这个孩子身上会产生一个很大的伤口。 Tetapi sekali lagi, bagaimana dengan orang tua yang akhirnya mengambil dia? 我们来想一下，然后那父母领养这孩子的情况是如何？ Bukankah anak tersebut bukan pilihan? 这个孩子不是属于他所要选的， Bukankah anak tersebut bukan anak yang terbaik? 这个孩子不是属于最好的孩子， Tetapi diterima Bapak Ibu. 但是他还是接受了。 Tentunya punya berbagai latar belakang. 确定是借着 Entah 很多的背 kasihan, 景，还是说很多的 entah 理由 karena 可能是 dibayar, 可怜啊，还是受到 dan 一 banyak 些 faktor di 钱， balik itu. 还是会很多其他的原因。 Tetapi pada saat ini saya ingin berbicara tentang Tuhan. 但是现在要跟大家讲的是关于神。 Bapak Ibu, pernahkah berpikir bahwa ada satu Bapa di surga, satu pribadi yang berinisiatif untuk kemudian datang ke dunia ini melalui Tuhan Yesus semata-mata untuk mengadopsi Anda dan saya? 是否我们曾经想过说，有一个位格，就是我们的天父呢，特别来到这世界，借着耶稣基督，就是要为了收养我们，成为他 Satu 的儿 proses 女。 adopsi yang sudah dipersiapkan dari kejadian Bapak Ibu sampai kemudian di dalam perjanjian baru. 这个收养的过程呢，从创世纪已经想了，已经计划了，直到新约圣经。
Sebuah proses adopsi yang telah dipikirkan begitu lama, dirancang dengan begitu luar biasa demi Anda dan saya, Bapak Ibu. 这个过程呢，已经计划了很久。我们可以看到，从旧约开始到新约的时代呢，都已经计划好了。 Kalau hari ini kemudian Anda dan saya berkata bahwa Tuhan itu tidak baik, saya berkata bahwa Anda tidak mengenal Tuhan. 所以，如果今天我们说主不好，我们的神不好，那我跟你说吧，你今天还不认识我们所敬拜的神。 Adopsi yang Allah lakukan Bapak Ibu semata-mata murni karena Dia mencintai dan mengasihi Bapak Ibu saudara sekalian. 神收养了我们成为他的儿女，单单就是因为他爱我们。 Maaf, bukan karena ada sesuatu di dalam diri Anda. 对不起，不是因为在我们身上有什么特别的， Bukan karena garis keluarga kita dari keturunan yang luar biasa, kaya raya dipandang. 不是我们的家谱很好，还是我们从富有的家庭出生， Bukan karena kemampuan kita, bukan. 或者因为我们的能力才干， Apalagi kekayaan kita, 还是 bukan. 我们所拥有的财物， Semata-mata hanya karena belas kasihan dan anugerah Tuhan tertuju kepada Anda. 单单是因为神的恩典和怜悯。 Setelah mengetahui semua ini Bapak Ibu, 当我们知道了这一切， saya ingin menantang setiap kita untuk menyerahkan hidup kita untuk taat kepada Tuhan dengan belajar firman-Nya. 我邀请挑战我们要顺服主的话语，来学习他的话语。 Apalagi yang menghalangi kita untuk belajar cintanya Tuhan yang begitu luar biasa. 还有什么事可以拦阻我们来学习主对我们的爱？ Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini 亲爱的弟兄姐妹们，现在呢， saya ingin berkata tidak ada satu pribadi di dunia ini yang lebih mencintai Anda dan saya daripada Allah. 在这世界呢，没有任何一个位格比主更爱你和我的。 Kita bisa buktikan bersama-sama. 我们可以一起来证明。 Sampai hari ini, 到现在， sampai detik ini, 到这秒， sebutkan satu nama 你说一下一个名字， yang berani mati untuk Anda dan saya. 可以为你和我而死的， Bukan hanya sekedar berani mati, 不单单为你和我而死， tapi sudah melakukannya. 但是已经行了， Sudah mati untuk Anda dan saya. 已经为你和我已经死了。 Saya yakin di antara kita mungkin ada yang bisa menyebutkannya. 我相信我们当中可能有人可以说出来， Entah itu orang tua kita 可能是我们的父 yang 母， begitu mencintai kita. 很爱我们的父母。 Tetapi saya mau mengingatkan kita bahwa jauh sebelum semua itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib demi Anda dan saya. 但是在这要提醒大家，超过这一切，很久以前主耶稣在十字架上已经为我们舍命了。 Dan Dia ingin Anda dan saya mengenalnya lebih dan lebih lagi. 他要我们更加的、更深的认识他。 Karena tanpa pengenalan Bapak Ibu, kita tidak mungkin mencintai. 因为如果我们没有认识，我们是不可能会爱他的。 Dan bagaimana mengenal Allah? 如何我们可以认识到神呢？ Yesus Kristus telah melakukan bagiannya. 主耶稣已经做他的本分了， Memampukan kita diberikan kuasa menjadi anaknya. 让我们有能力，让我们也可以成为神的儿女。 Sekarang bagi Anda dan saya, 所以现在 belajar surat cinta Tuhan. 我们的本分，我们要学习如何的爱神， Belajarlah firman-Nya. 要学习他的话语。 Cari tahu apa yang menjadi kesukaan Allah. 我们找一下是什么神所喜悦的， Supaya kita dapat memuaskan Allah dalam hidup kita 让我 Bapak 们 Ibu. 可以在我们生命里满足神的心和他的心意。 Jadi sekali lagi pada saat ini, 所以再一次，如果现在 serahkanlah hidupmu. 我们把生命交托， Bagaimana dengan caranya menyerahkan hidup Bapak 如何 Ibu? 我们可以交托生命在主的 Saya 手里 tidak 呢？ meminta kita untuk mengorbankan diri kita untuk mati di salib, enggak. 我没有邀请大家舍己死在十字架上， Taatlah belajar firman. 顺服学习主的话， Taatlah belajar 顺服 firman. 学习主的话。 Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam refleksi kita nanti setelah firman Tuhan, 因此呢，正道之后我们会有醒思的时间， refleksi kita tidak akan berubah. 我们的醒思的项目没有改 Tetap 变， berbicara tentang 4 poin itu. 还是讲关于这4个问题。 Tapi saya ingin mengarahkan kita. 但是我要引导大家， Refleksikan poin yang pertama. 我们来思想第一个的问题： Mengapa sulit bagi saya untuk taat belajar firman? 为何我很难可以顺服主的话？ Taat itu bukan hanya sekedar belajar mendengar Bapak Ibu. 顺服不单单听。 Minggu lalu kita telah dengar dari pendeta Hadi yang menyatakan bahwa rumah yang didirikan di atas batu adalah mereka yang melakukannya. Itu taat. 上个礼拜我们已经听了黄牧师的证道说，我们要建立我们的房屋呢，就是在磐石上，是什么呢？就是顺服。 Mengapa sulit bagi saya untuk taat? 为何我很难顺服呢？ Ada banyak bagian firman Tuhan
在主的话里面 Ada 有很多 bagian 处记载 tertentu yang kita tahu bahwa kenapa kita nggak bisa taat. 我们也知道为何我很难可以顺服。 Gumulkan itu Bapak Ibu. 所以第一点的，我们 Doa 一起 minta 来进 pertolongan 展 Tuhan. 我们求神的帮助。 Bagian yang kedua, 然后第二点的呢， apa yang menjadi berhala eksternal saya sehingga 是 sulit 什 melakukan 么 firman? 成为我外在的偶像，让我很难遵行主的话？ Apakah karena waktu? 是不是因为时间？ Kita sibuk, tidak punya waktu untuk belajar, 我们很忙了，没有时间来学习， tidak punya hasrat. 还是没有激情的心？ Kita mengatakan bahwa kita tidak punya hati, tidak lagi hati itu bergelora untuk membaca firman, tidak seperti dulu waktu bertobat. 可能我们说，哎呀，我的心不是像以往的那么火热的学习主的话。 Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak anak Tuhan tidak membaca firman karena mengatakan berhala eksternalnya adalah dia tidak lagi bergairah, cinta mula-mulanya telah mati. 很多神的儿女呢，他们没有积极的先学主的话语，借着一个理由说什么，哎呀，我起初的爱已经死了， Hati-hati Bapak Ibu. 很危险。 Alasan tersebut adalah berhala kita. 要注意这个理由，这个原因呢，就是我 Terus 们外在的偶 bersembunyi di 像。 balik berhala ini. 然后我们就是藏在我们的偶像， Itu berhala yang kelihatan. 就是那看到的偶像。 Apa berhala internal saya? 然后我 Pertanyaan 内在 ketiga. 的偶像是什么？这也是成为第三个 Ketika 提 saya 问。 mengatakan bahwa saya tidak punya waktu, saya sibuk, apakah sebenarnya adalah karena saya memang malas pada dasarnya? 当我们说到我很忙，我没有时间，是不是他的理由其实是因为我懒惰？ Apakah karena memang di dalam hidup saya tidak pernah menjadikan firman sebagai prioritas, sebagai dasar? Enggak. 或者主的话语在我的生命里面的优先次序呢，不是很重要的 Apa yang menjadi prioritas? Apa yang menjadi dasar? 是什么？成我的优先次序最主要的是什么？ Pekerjaan saya mungkin, uang saya mungkin. 是不是我的钱、我的工作？ Sehingga itu harus didahulukan daripada firman. 所以我要优先这些呢，比主的话语。 Apa berhala internal saya? 我的内在的偶像到底是什么？ Keempat, 然后第四点， apa perintah firman untuk kita lakukan? 主要我遵行的话语的命令是什么？ Bapak Ibu, nanti di bulan Februari kita akan dapat mencatatnya di jurnal spiritual kita. 如果在2月份呢，我们可以记录在我们的那个灵命之旅的记录簿。 Dengan demikian akan menolong kita untuk mengingat, merefleksikan dan melakukan firman. 可以提醒我们，可以遵行出来。 Tapi saat ini saya ingin mengajak kita pada hari Minggu ini Bapak Ibu. Sharingkanlah apa yang kita gumulkan tentang 4 topik ini bersama dengan keluarga kita, istri kita, suami kita. Itu akan mendatangkan hal yang luar biasa. 所以因此呢，这个礼拜呢，我们把今天所听的正道，把这4点呢，我们一起来分享和我们家里的人。 Saya pernah mendengar seorang pendeta mengatakan bahwa Tuhan tempatkan istri atau suami di tengah-tengah kita. Supaya berhala kita saling bergesekan satu sama lain. Supaya kita mawas diri, saling evaluasi satu sama lain. 我曾经有听过这样子的说法，说就是我们的配神已经许配，就是赐给我们配偶在我们当中，在我们的身边，就是为了提醒我们彼此磨练，把这个偶像可以去掉。 Dan sharingkanlah itu di cross kita. 我们可以分享在小组里面， Supaya orang lain dapat melihat proses pertumbuhan kita. 使别人可以看到我们灵命的成长， Supaya orang lain menjadi warning bagi setiap kita dalam kehidupan kita. 别人在我们生命里面成为一个提醒， Supaya orang lain dapat dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan, menegur, menguatkan kita. 主可以使用其他人来提醒我们，坚固我们。 Gumulkan 4 pertanyaan ini. 这4个问题，我们一起来思想。 Bapak Ibu, saya akan menutup firman Tuhan hari ini 结束今天的正道呢， dengan kembali mengingatkan 再次提醒我们， pesan firman Tuhan kita pada hari ini. 主今天话语的信息， Satu-satunya sarana bagi murid Kristus untuk mengenal Allah 唯一让主的门徒可以认识他的管道呢， adalah melalui firman dan hanya firman. 就是唯一接着他的话语和在他的话语 Yang 里， semuanya berawal dari perubahan status kita menjadi anak-anak Allah. 这一切是从我们身份的改变，就是成为神的儿女开始。 Tanpa menjadi anak, 如果没有成为神的儿女 kita 呢， tidak akan dapat mengerti pesan dari firman yang dianugerahkan oleh Bapa. 我们不可能明白神所赐给我们话语的信息。 Mari kita berdoa. 我们一起低头祷告。 Kami sangat bersyukur Tuhan 主，我们献上感谢。 ketika kami menyebut Bapa kami yang di surga. 当我们说到我们在天上的父， Kami menyadari jauh sebelum itu berarti kami telah diangkat menjadi anak. 我们醒悟到超过这一切，远过这一切，我们已经成为你的儿 Kami 女。 tahu siapa kami Tuhan. 我们知道我们到底是谁， Tapi Engkau masih mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. 我们知道我们是什么何等的人，但是你已经让我们成为你的儿 Pada 女 saat 了。 ini kami bukan hanya mau bersyukur saja. 今天呢，我们不单单要感谢而已，
Karena kami tahu Tuhan bahwa kami sudah sering bersyukur. 因为主，你知道我们时常感恩了， Tapi kami rindu untuk memuaskan Tuhan. 但是主啊，我们要合你的心意， Kami rindu mengenal Tuhan dengan lebih lagi 我 melalui 们很渴 firman. 慕更深的借着你的话语来认识你， Tanamkan di dalam hati kami kerinduan untuk belajar firman Tuhan. 赐给我们一颗愿你学习你话语的心。 Baik di gereja, baik di cross, baik 无 tempat 论 kerja 在教 kami, 会 di keluarga 在 kami. 小组里面，在我们工作场所或者在我们的家里， Semuanya adalah firman. 这一切都是单单你的话。 Dasar bagi kami untuk berjalan adalah firman. 唯独你的话成为我们生命 Tolonglah 的 setiap 根 kami. 基。主啊，求你帮助我们， Tolonglah setiap kami. 帮助我们每一位。 Engkau tahu berhala-berhala kami yang menghalangi kami. 你知道所一切拦阻我们的偶像， Allah Roh Kudus terus gelisahkan. 圣灵不断的让我们 Supaya kami 可以 terus-menerus 挣扎 bekerja di dalam nama Tuhan untuk benar-benar keluar dari berhala-berhala kami. 让我们借着主的名呢，我们可以从这些偶像走出来， Memakai manusia yang baru yang Engkau berikan bagi kami. 我们穿上新人， Diperbaharui pikiran kami oleh firman. 更新了我们的心思意念，单单借着你的话语，使我们 Sehingga Tuhan 主啊， kami semakin serupa Yesus. 愿我们可以更效法耶稣。 Terima kasih Tuhan. 主，感谢 Kami 你， berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan 我们 Yesus. 祷告、祈求、谢恩，奉主耶稣的圣名， Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣祝福。 Bapak Ibu jemaat sekalian kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan telah curahkan bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan ini. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan pakai persembahan ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian doksologi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah hari ini sekaligus mengakhiri bulan Januari tahun 2021. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Bapak Ibu Saudara silakan duduk mengambil saat teduh dan ibadah hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.